Seperti dah janjikan, insyaAllah kurang lebih 45 minit kita akan bersama dalam program Bicara Muamalat bersama dengan tetamu yang tak asing lagi buat kita di IKIM FM ini, iaitu yang bahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di kesempatan ini juga insyaAllah kita akan buka talian juga pada pendengar-pendengar kita untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, insyaAllah berkenaan dengan pelaburan yang halal. Dan mungkin sebagai mukadimah pertemuan, ya, setelah lama tak bersama dengan Doktor, insyaAllah kita akan sama-sama berbicarakan tentang pelaburan yang halal ini. Sebagai mukadimah, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Baik, jadi terima kasih pada Puan Nur Hayati. Dah lama tak bertemu beliau, ya, kerana bercuti bersalin, ya, 3 bulan, ya. Ya, semua sihat, ya, anak semua sihat. Alhamdulillah. Baik, jadi dan juga kepada seluruh para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah sekalian. Jadi syukur kita dapat bersama-sama walaupun mungkin ada sedikit jam agaknya di luar sana kerana hujan yang agak lebat. Dan harap kita dapat memanfaatkan waktu jam itu dengan dapat sedikit maklumat berkenaan dengan pelaburan yang halal. Ya, jadi topik ini mungkin tidak akan mampu saya tamatkan dalam satu sesi saja. Jadi kita akan ada sambungan-sambungan. Oleh kerana itu saya akan ceritakan mukadimahnya terlebih dahulu, bahawa dan kita pun telah pun faham bahawa Allah SWT sangat menggalakkan dan Rasulullah sangat menggalakkan kita untuk melakukan pelaburan. Dan untuk melakukan pelaburan, yang pertama sekali kalau kita dapat fahami bahawa menjadi tanggungjawab kepada semua umat Islam sebelum mereka melabur, mereka mesti mengambil ciri-ciri keselamatan, ya, kerana harta mereka itu jangan saja-saja di di waste ataupun dirugi-rugikan di tempat yang tidak diketahui adakah tempat itu baik untuk pelaburan ataupun tidak. Maka melakukan kajian untuk pelaburan itu adalah satu tuntutan agama. Itu nak kena faham, bukan hanya tuntutan financial sahaja, tetapi adalah tuntutan agama. Yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan kepada seorang sahabat yang tidak mengikat untanya ketika sampai di masjid dan cuba bertawakal kepada Allah. Lalu Nabi bersabda, a'qilha wa tawakkal, ikatlah unta kamu itu kemudian kamu bertawakal. Lalu ini menunjukkan bahawa kita kena ada satu usaha untuk memastikan kita tidak rugi. Betul. Jangan hanya diserahkan kepada doa. Jadi kita bimbang hari ini ada di antara umat Islam kita yang ada satu elemen tapi tidak ada satu elemen yang lain. Satu elemen iaitu yang elemen mempunyai elemen usaha, bukan, mempunyai elemen spiritual, yang kalau ada beberapa penceramah menyebutnya sebagai syariatullah, ya, iaitulah mempunyai doa. Kita selalu doa untuk anak kita berjaya, untuk perniagaan kita berjaya, ya, dari sudut spiritual, ya. Tetapi perniagaan itu tidak akan berjaya juga kalau kita tidak ada elemen sunnatullah, iaitulah usaha dan juga kepakaran dan skillful dan juga due diligence, feasibility study dan seumpamanya. Terma-terma tu. Itu semua terma-terma pelaburan yang perlu dilakukan untuk kita semak viability, profitability bisnes yang kita nak masuk itu, ya. Baik, juga terkandung dalam keperluan itu dalam apa yang Nabi kata, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah SWT suka seorang kamu yang bekerja dengan satu kerja yang mana dia sentiasa tekun. Jadi oleh kerana itu kalau nak melabur jangan hanya lebih-lebih kurang, fokuslah kepada apa bahagian yang kita nak melabur itu adalah tuntutan. Sebagaimana juga Allah SWT menganggap orang yang tidak tekun dan tidak menyemak dengan betul itu sebagai safih. Safih ini yang mana Allah sebut dalam Quran, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama, dalam surah An-Nisa ayat kelima. Allah SWT berkata, jangan kamu berikan harta itu kepada orang-orang yang masih lagi safih. Safih ini mengikut istilah para ulama adalah orang yang tidak pandai dalam mengurus harta mereka, ya. Jadi ini sepatutnya adalah kanak-kanak lah. Kanak-kanak, kalau kita beri anak-anak kita RM10 habis dia beli entah apa-apa benda, kan. Betul. Jadi dia tak berapa nak pandai lagi untuk fikir long term, dia fikir short term. Jadi ada juga orang dewasa yang safi.
Saya pergi ke Johor baru-baru ni, ya, ada satu kawasan dikatakan adalah, tak mau sebutlah kawasan mana, kan ada yang mengamuk pula, ya. Jadi katanya di situ barulah orang dapat untung sikit daripada hasil pertanian, ya. Tetapi orang kawasan itu mungkin tak biasa dapat hasil yang banyak, tiba-tiba dapat, maka dia pun boros. Datang suatu orang tu, dia jual water filter, jual kat kawasan rumah tu. Patutnya harga dia 800-900 ringgit saja, tapi kerana orang-orang kawasan tu tak biasa, lalu orang ni pun kelentong, dia kata, dia kelentong macam mana, dia jual dengan harga dia tu, boleh encik bayar harga tangguh saja, kita jual. Tapi bila dicampurkan semua harga total, mencecah maknanya 4-5 ribu. Ya, jadi kena tipu kering-kering kata orang kawasan tu. Dia percaya mati-mati kena tipu, ya. Itulah ada orang bandar ni, kalau dia masuk kampung, memang biasanya banyaklah dia punya taktik yang orang kampung tak pernah tahu, ya. Kerana itulah Nabi SAW pernah melarang orang-orang bandar berniaga di kampung. Jadi ada, tapi bukanlah secara literal, secara mutlak, tidak, ya. Tapi makna ceritanya supaya tidak berlaku perkara seumpama ini. Mereka pandai kelentong, orang-orang kampung tidak biasa dan jauh daripada bandar untuk melihat. Baik, jadi itu yang kita nak beritahu, safi. Jadi oleh kerana itu dalam pelaburan, macam tadi saya sebut, ada orang di kawasan yang saya pergi, kawasan yang saya diberitahu itu ada harta tapi kemudian hilang dalam sekelip mata. Jadi kesian. Jadi ramai juga orang-orang bandar, dan kita pun telah mendengar dahulu kes-kes pelaburan internet sebagainya, kan. Jadi itu orang-orang, bukan orang-orang kampung, orang-orang bandar, orang-orang profesional, ya. Malah ustaz-ustaz pun ada juga, ya, yang terlibat. Jadi kalau boleh kita katakan, maaf saya katakan bahawa mungkin ada elemen-elemen safih, kalaupun tidak seluruhnya. Jadi safih itu kalau dalam bahasa yang kasar sikit, kalau ikut terjemahan literalnya, BODOH lah, okey. Jadi saya tak mau sebut kat radio ni lah. Baik, jadi itu yang pertama, iaitulah perlu menyemak, ya, supaya tidak berlakunya gharar syarikat yang melabur itu, kalau dia kata dia melabur di dalam petrol ke apa sebagainya. Jadi kalau kita lihat daripada kajian 10 tahun, ada satu firma perancangan kewangan, mereka membuat kajian 10 tahun daripada banyak-banyak aset yang paling bagus untuk kita laburkan. Maka yang pertama sekali, duduk ranking pertama adalah emas. Okey. So jadi yang mana pada tahun 99 sampai 2009 telah pun direkodkan kenaikan harga sebanyak 267%. Jadi yang kemudian tu barulah masuk, lepas tu adalah saya pun tak ingat dah, saya tak bawa dia punya senarai, tapi saya ingat saya ada membacanya, dah ada di rumah dia punya data tu. Kemudian masuklah bawah tu propertinya, kemudian masuklah bawah tu saham, unit trust dan seumpamanya lah. Tapi yang pertama adalah emas, ya. Jadi oleh kerana itu, kalau emas ni kita tak risau sangat, sebab biasa kita melabur, kita beli dia. Kalau kita melabur di dalam syarikat, maka syarikat tu ditangani oleh manusia. Kalau manusia itu menipu, maka syarikat itu walaupun perniagaannya bagus, dia jadi tak bagus, ya. Jadi begitu. Baik, jadi itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita nak melabur, pelaburan yang halal juga menuntut kita untuk menentukan prioriti. Itu nombor 2. Nombor 1 yang tadi dah selesai. Nombor 2, menentukan prioriti. Dalam Islam ni kita letak yang pertama sekali, kalau nak melabur tu, kalau kamu ada duit lebih sangatlah, ya, tolonglah letaklah prioriti ni, melaburlah dalam apa-apa saja yang boleh meningkatkan kekuatan agama dalam diri masyarakat dan diri kamu sendiri. Jadi mungkin ada orang yang boleh buka syarikat konsultansi agama, ada yang boleh buka sekolah agama, ada yang boleh buka apa-apa saja yang tak semestinya direct agama, tapi kita nak ceritakan adalah untuk spreadkan ilmu-ilmu agama ini. Adalah satu pelaburan yang terbaik. Walaupun mungkin pulangan dia tidaklah tinggi sebagaimana yang lain, macam kita dah ada tengok ada orang melabur untuk membuka sebuah syarikat televisyen Islam sebagai contoh, radio IKIM sebagainya, kan. Walaupun maknanya mencabarlah kalau nak tengok je daripada kompetitors yang lain, ya. Baik, kemudian selepas itu pelaburan yang kedua, pelaburan dalam security. Security itu bukan saham, security itu dalam safety. Jadi kalau kita nak melabur, contohnya kita melabur buat dalam syarikat yang buat alam ke, ataupun dalam safety dari sudut ubat ke, ya, dari sudut makanan ke. Tetapi ubat ni ada banyak tanda soal lah. Saya pun tidaklah pakar, tapi saya ada kenal adik-beradik saya pun ada yang pakar dalam ubat-ubatan kedoktoran ini. Ada panjang ceritanya lah. Cuma kita nak beritahu ubat lah, apa-apa yang boleh menyelamatkan nyawa manusia dari sudut
hukum alam lah, iaitu memberi kesihatan, makanan kesihatan dan seumpamanya. Itu saya kira adalah pelaburan yang juga serampang dua mata. Satu, untuk mendapat keuntungan, satu lagi dapat mencipta kebaikan buat orang ramai. Sebagaimana yang telah pun dibincangkan oleh para ulama ketika mana ditanya kepada Nabi, ayu amalin afdal, apakah dia amalan ataupun perniagaan yang paling afdal, maka Nabi kata kullu bai'in mabrur, setiap jualan yang mabrur, wa amalir rajuli biyadih, pekerjaan dengan orang lelaki ataupun perempuan dengan tangan dia sendiri. Jadi para ulama bincang pula, atau bai' mabrur tu ataupun jualan yang baik itu adalah jual apa? Jual cikedis ke, jual laptop ke, jual apa benda kan. Jadi para ulama bincang, maka pada ketika itu Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain, Imam Al-Mawardi dan seumpamanya, mereka mengatakan itulah jual makanan, jual bahan-bahan pertanian, buah-buahan, mungkin padi, gandum. Sebab bagi mereka itu serampang dua mata, satu perniagaan serampang dua mata, iaitulah boleh dapat untung dan boleh bagi orang keselamatan dan merupakan necessity kepada orang ramai. Tapi mungkin dalam zaman sekarang ni pun sama jugalah, syarikat-syarikat makanan yang baik dan seumpamanya. Baik, kemudian yang keseluruhnya iaitulah perniagaan yang pelaburan dalam bab-bab yang taufir al-masakin dalam bahasa Arab, iaitulah perumahan, memberikan orang perumahan dan seumpamanya. Maka itu juga adalah satu pelaburan yang patut diberikan perhatian yang lebih. Baik, kemudian itu dua habis. Kemudian poin yang ketiga yang saya nak bincangkan, modal. Dalam kita nak melaksanakan pelaburan yang halal, pastikan modal kita dapat daripada modal yang halal. Ya. Jadi Nabi SAW ada mengatakan, man jama'a malan haraman thumma tasaddaq bi lam yakun lahu fihi ajrun. Ya. Maka Nabi kata, sesiapa yang mengumpulkan wang yang haram, kemudian kalau dia bersedekah guna wang itu, maka tidak akan ada pahala baginya. Itu dia. Jadi nak ceritanya, kalau sedekah pun tak ada pahala, jadi niaga lagi ada masalah lah. Sebab itulah juga disebutkan dalam satu kaedah, ma'adda ilal haram fahuwa haram. Apa-apa saja yang membawa kepada haram, maka dia juga adalah haram. Ya, maka oleh kerana itu modal-modal ini perlu kita pastikan, kalau kita nak ambilnya daripada duit poket kita, maka pastikan duit itu adalah, kalaulah kata dulu ada percampuran sedikit dengan yang syubhah dan yang tidak halal, tak apalah, at least yang majoritinya halal. Ya. Kemudian yang syubhah tu yang kita pun tak tahu berapa jumlah ni, kita boleh buat cleansing sedikit demi sedikit. Kemudian kalau kita nak membuat pembiayaan daripada perbankan, maka pastikan itu adalah perbankan Islam. Ya, walaupun kita dah bincang dulu, walaupun apa pun perbincangan tentang kesahihan perbankan Islam, tetapi itu adalah jauh yang lebih baik daripada bank konvensional yang ada. Maka oleh kerana itu kita pergi kepada perbankan Islam untuk memastikan kontrak dan akad dan cara pendapatan modal kita itu didapati dengan cara yang okey. Barulah selepas tu perniagaan kita juga insya-Allah dikira halal. Jadi kalaulah perniagaan kita, modal kita tak halal, perniagaan kita halal, maka itu akan menyebabkan ketidakserasian dan ada masalah juga dari sudut keberkatan. Ya. Kalau modal kita halal, perniagaan tak halal, itu lagilah jelas tak halal. Ya. Baik, jadi itu itu sudut modal. Baik, kemudian kalau dah dari sudut modal itu kita tak nak buat pinjam daripada bank, kita tak ada duit poket sendiri, tapi kita nak buat partnership, nak buat rakan kongsi. Contohnya Puan Noyati dia ada 2 juta contohnya. Amin. Lah. Juta rial ke apa, ringgit. Okey. So dia pun kata dia pun duit lebih lah tu, bukan pakai. Saya pun ada projek ataupun ada bisnes nak dilakukan, maka kita buat partnership. Partnership itu yang akan kita bincangkan insya-Allah dengan lebih teliti pada minggu hadapan. Cuma minggu ni kita nak beritahu dia ada 2 jenis partnership. Yang pertama namanya mudharabah. Iaitulah saya orang yang ada expertise. Puan Nurhati dia ada duit saja, dia tak ada expertise. Jadi saya ni ada expertise saja, saya tak ada duit. Maka dia pun letak duit kat saya pun buat buat projek tu ataupun bisnes tu. Jadi itu adalah mudharabah. Adapun yang jenis yang kedua namanya musyarakah, partnership juga. Musyarakah ni ada banyak jenis, tapi yang mudah untuk kita, mudah orang awam faham, kita sebut satu jenis je lah, musyarakah je lah. Iaitulah saya letak duit, Puan Noyati pun letak duit. Saya letak 1 juta, Puan Noyati letak 2 juta. Jadi 3 juta projek bisnes tu. Bagi itu juga boleh. Ada juga partnership yang kedua, kita dua-dua tak ada duit. Kita dua-dua tak ada duit, tapi dua-dua ada skill. Itu ada jenis-jenis syarikatnya. Maka kita pun buat partnership bermula daripada RM1.
So kita ada RM1. So kita pun mungkin kita punya skill tu adalah ceramah. Mungkin skill kita itu adalah apa-apalah yang tidak memerlukan modal sangat. Jadi kita mulakan dengan cara itu. Itu pun boleh juga. Tak ada modal duit, ada modal skill dua-dua. Jadi ada dua-dua ada duit, dua-dua satu ada modal satu duit, ataupun dua-dua tak ada modal tapi ada dua ada skill. Ada juga yang dua-dua tak ada apa-apa. Itu tak partnership namanya, itu perkahwinan mungkin namanya. Itu bukan bisnes, itu perkahwinan. Baik, jadi yang keseluruhnya itu adalah cara untuk dapat duit. Yang keseterusnya, cara yang keseterusnya adalah tak mau buat partnership tapi nak pinjam pada kawan. Nak pinjam pada kawan pun dibenarkan dalam Islam, pinjam duit pada kawan, tetapi dengan syarat. Dengan syarat kita mestilah beritahu dengan dia bahawa saya minjam ni memanglah tak ada pulangan apa-apa ni. Kalau lah kawan tu bagi minjam, saya boleh bagi pinjam, tapi dengan syarat kamu kena bagi saya pulang tu lebih. Itu kita dah bincang panjang dulu tentang riba, iaitulah jenis riba qard yang tidak diizinkan. Jadi kalau nak pinjam, mungkin daripada kawan susah sikit lah nak dapat pinjaman yang begitu. Mungkin daripada fama mungkin dapat daripada father and mother. Kalau father and mother tu kaya lah, maka boleh kita dapat pinjaman tanpa faedah. Maka itu diizinkan. Dan untuk pengetahuan orang yang ada duit lebih dan nak buat pahala, antara cara dia begitulah. Itu confirm dapat pahala. Jadi kalau kita ada duit lebih, kita nak dapat pahala, kita upah orang baca Yasin, baca tahlil banyak. Itu belum confirm lagi kita dapat pahala tu. Sebab dari khilaf dia. Tapi kalau confirm nak dapat pahala, bagi orang pinjam untuk buat benda yang baik tanpa faedah. Itu disebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dapat 18 kali ganda pahala. Kalau beri sedekah pun dapat 10 kali ganda je. Tapi ada khilaf di kalangan ulama. Cuma nak beritahunya, kita beri pinjaman tanpa faedah ini adalah besar pahalanya. Okey. Jadi kita nak maklumkan itu adalah cara mudah untuk orang kaya mendapat pahala. Okey. Baik. Kemudian kalau tiba-tiba orang tu tak boleh bayar, wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum. Allah kata kalau kamu boleh sedekahkan saja lebih baik. Tapi kalau 1 juta nak sedekah tu sakit perut jugalah ya. Tapi kalau takat 1,000 tu mungkin adalah ramai yang mampu tu nak beri sedekah sahaja. Baik, jadi itu adalah cara untuk mendapatkan modal. Baik, kemudian yang seterusnya, kalaulah kita kata tadi modal tadi bercampur dengan majoritinya adalah yang tak halal. Tapi dulu contohnya ada orang tu dia adalah seorang yang banyak terlibat dalam perniagaan yang tak halal ataupun bisnes tak halal, maka dia dapat duit banyak dah. Tapi sekarang dia dah bertaubat dah. So dia nak cancel bisnes yang tak halal itu, dia nak buat bisnes yang halal. So boleh tak diguna duit-duit yang tidak halal itu? Ya. Jadi pada ketika itu kena tengok duit yang tak halal itu dapat cara macam mana. Kalau tak halal itu cara pada curi, tak boleh. Dia kena pulang on the spot segera. Ya. Kalau yang tak halal itu adalah daripada riba, pada ketika itu ada di kalangan ulama ada bincang, dia kena buat cleansing. Tapi kalau cleansing yang dia buat tu secara purification tu dia buat secara lamsam menyebabkan dia terus jatuh dalam papa ke dana, maka dia boleh guna sementara duit-duit yang ini dengan azam untuk dia buat bisnes yang halal ni untuk cancel, maknanya untuk payah balik kesilapan-kesilapan selepas ini dalam keadaan tidak memudaratkan dia dan keluarga dia. Maka ketika itu dibenarkan. Itu disebut oleh Imam Syaukani dan juga oleh Imam Al-Ghazali pada disebut, dan beberapa lagi ulama silam dan ulama-ulama semasa. Begitulah juga kes dia, bank konvensional dia nak convert jadi bank Islam. Maka dia terpaksa guna untung-untung dia yang lama tu untuk dia buat bisnes dia yang baru, takkan dia nak buang pula. Jadi itu adalah digalakkan. Sebab kita kena start from somewhere, dan kita tak boleh start daripada kosong balik. Nanti kita akan jadi susah balik dan akan jadi problem lah ya. Baik, jadi itu adalah cara untuk mendapatkan modal yang kita rasa halal ya. Yang halal lah, bukan kita rasa halal. Baik, kemudian boleh tak soalan seterusnya dalam bab mendapatkan modal, boleh tak saya nak berpartner ataupun buat kerjasama dengan orang bukan Islam? Orang bukan Islam. So dalam bab bekerjasama dengan orang bukan Islam, dalam bab ini Nabi ada disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, iaitulah la tusyarikanna al-yahud wan nasara illa yakuna al-bai' bi yadil muslim. Jangan kamu menjadi rakan kongsi kepada orang bukan Islam ataupun Nasrani dan Yahudi, kecuali baik ataupun jualan itu ataupun kata pemutus untuk cara mendapat untung itu di tangan orang Islam.
di tangan orang Islam tu ertinya halal lah. Sebab zaman sekarang ni tangan orang Islam, bukan orang Islam tu tak buat tak halal, dia lagi banyak daripada orang yang bukan Islam kan. Maka orang nak sebutnya maknanya secara halal. Kalau lah kita buat syarikat dengan orang bukan Islam, contoh kita nak buat syarikat emas, kita buat partner dengan orang bukan Islam, tapi dia tu tunduk, dia kata okey tak apa, kita ikut cara yang syariah compliant, maka ketika itu tak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Baik, kemudian seterusnya, apakah dia faedah-faedah untuk terlibat dalam pelaburan ni dengan cara kita bukan buat seorang-seorang tapi kita buat partner. Itu lebih baik. Maknanya kalau pelaburan kita boleh buat seorang-seorang ataupun kita nak buat partner, mana lebih baik? Sebenarnya buat partner tu lebih baik daripada buat seorang-seorang. Mungkin Puan Wati ada duit 2 juta, nak buat bisnes seorang-seorang ni, kau jangan sibuk, kau macam buat pekerja-pekerja saja. Aku tak nak ada rakan kongsi, ngeboknya. So, jadi lebih baik kita ada rakan kongsi sebenarnya. Boleh kita menangis bersama-sama, ketawa sama-sama. Tak ada nangis seorang-seorang. Ketawa pun macam orang kurang siaman seorang-seorang. Keuntungan pun dapat bagi sama-sama. Keuntungan pun sama-sama ataupun ikut ratio. Sebagaimana pujian Allah kepada partnership ini telah pun disebutkan dalam hadis Qudsi, yang mana disebutkan dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, ana thalithu syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajat min bainihima. Dalam hadis riwayat Abu Daud, iaitulah artinya Allah berfirman dan melalui Nabi SAW, itu hadis Qudsi, aku adalah yang ketiga dalam partner. Jadi kalau ada orang A partner dengan orang B, yang ketiganya Allah SWT. So Allah beritahu maknanya blessing Allah tu ada bagi orang yang partner, tapi ada syarat, malam yakhun ahaduhuma sahibah, selagi mana salah seorang di antara mereka tidak mengkhianati seorang yang lain. Fa idza khanahu, apabila ada salah seorang tu mengkhianati, maka Allah akan keluar. Allah akan keluar tu maksud dia blessing Allah tu tidak akan ada lagi dah dalam partnership tersebut. Jadi itu adalah menunjukkan kepentingan untuk seseorang itu melakukan musyarakah. Baik, kemudian juga diberitahu oleh Nabi SAW, kalaulah semasa partnership tu tiba-tiba ada partner yang nak buat benda yang mula-mula setuju tak libat dalam bisnes yang tidak halal, tapi apabila dah masuk tu dia dah mula rambang mata, orang kata, dengan duit dan seumpamanya, dia nak buat yang tak halal juga. Dia kata kalau tak buat yang halal ni, kita break even je, kita tak berkembang. Contohnya macam kilang-kilang cetak kan, kalau dia cetak majalah yang Islamik je, tak untung. Dia kata kita kena cetak ni yang perempuan-perempuan seksi punya gambar ni lah yang paling laku, kita cetak je. Jadi ini kalau berlaku begini, Nabi telah memberikan prinsipal. Yang betul Nabi kata, annama kana binaqdin faajizu wa ma kana binasi'atin faruddu. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, artinya iaitulah sebagai contoh Nabi beritahu prinsipal, kalaulah dalam kamu partnership tu, kamu nak buat exchange dengan emas ataupun duit dengan duit, kalau dia buat secara tunai, maka kamu berikan approval. Tapi kalau mereka nak buat secara tangguh, hendaklah kamu tolak. Jadi Nabi ajar kita dalam partnership, kita kena gunakan kuasa directorship kita untuk beritahu, saya tak nak terlibat dalam yang haram ini. Jadi kalau terlibat, kita tolak, dan kalau dia degil juga, kita keluarlah daripada partnership. Jadi itulah saya kira beberapa perkara yang telah pun saya kira muat ataupun sempat untuk kita cerita dalam mukadimah ini. Kita nak buka pada soalan-soalan mungkin kalau ada. Cuma sebelum itu saya nak maklumkan sekali lagi bahawa telah pun berlaku ijma', iaitulah persepakatan penuh di antara para ulama juga sahabat, bahawa syarikat itu ataupun menubuhkan partnership dalam membuat satu pelaburan itu adalah halal dan harus, iaitulah sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam As-Sarakhsi dalam kitabnya Al-Bamsut. Dia kata, idh kana an-nas yata'amaluna bisyarikah min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha min ghairi nakir munkar. Iaitu dia kata manusia daripada zaman Nabi dulu pun telah buat syarikah ini. Nabi pun, di sisi Nabi pun, maka Nabi tidak pernah ada apa-apa bantahan. Jadi oleh kerana itu, kita rasa cukuplah sekadar itu untuk sesi yang pertama ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi dalam bentuk-bentuk dan jenis-jenis, dan lepas tu kita nak pergi kat Malaysia ni, pelaburan halal yang mana kita nak masuk, InsyaAllah itu daripada minggu ke minggu akan kita sembangkan, InsyaAllah. InsyaAllah. Dan waktu ini kita bersiaran untuk bicara muamalat bersama yang bahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Dan bagi anda yang ada persoalan ataupun pendapat, boleh hubungi kami di talian di 0362051500, juga di Facebook
waktu, insya-Allah mana yang sempat kita ajukan pada doktor, kita akan ajukan. Dan waktu ini kita ke pemanggil pertama untuk sama-sama kita kongsikan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Malik dari Gombak. Cik Malik, silakan. Okey doktor, soalan pertama saya nak tanya berkenaan dengan pemfaktoran. Bagaimana saya nak membezakan pemfaktoran yang konvensional dengan pemfaktoran yang patuh syariah? Soalan pertama. Soalan yang kedua, saya nak mohon pembiayaan Islam, tapi melalui satu konsultan yang menjadi orang tengah. Dia akan menguruskan saya punya bank statement apa semua dan dihantar ke bank tersebut, dan dia memastikan saya punya kehendak-kehendak yang diperlukan oleh bank tersebut saya sediakan. Kemudian dia mengenakan satu bentuk cas lah, mungkin 5% daripada contohnya daripada loan yang pembiayaan yang telah diluluskan itu, dia akan kenakan cas lebih kurang 5%. Adakah itu dikira sebagai satu ada unsur-unsur riba ataupun sebaliknya? Yang kedua dan yang ketiga, sebab saya bekerja dalam bidang perniagaan secara kontraktor ni, jadinya kadang-kadang kita ada projek dan kita memerlukan pembiayaan, ataupun kadang-kadang kita perlukan dapatkan sesuatu modal itu macam yang telah Ustaz sebutkan tadi lah. So bagaimana saya nak memastikan ataupun ada satu organisasi yang dilantik oleh kerajaan untuk saya dapatkan ni patut syariah ke tidak? Kalau saya buat macam ni patut syariah, maksudnya macam saya nak dapatkan maklumat lanjut apa yang kita buat ni memang patut syariah, ataupun ada satu konsultan yang berkaitan dengan dalam bidang ni lah yang boleh kita rujuk. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin kita kumpulkan satu lagi soalan daripada pendengar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya ada 2 persoalan. Siapa dahulu yang memanggil? Sorry, saya Puan Nur dari KL. Ya, silakan Puan Nur. Okey, soalan pertama saya, katakan macam doktor katakan tadi, memberi pinjaman tanpa faedah, dan memang digunakan untuk biaya pembelajaran. Doktor pernah mention sebelum ni macam katakan kita pinjamkan duit pada orang, mesti ada sort of perjanjian bertulis lah. Okey, tapi kalau kita niatkan macam in case apa-apa jadi pada kita meninggal ke apa kan, kita memang nak sedekahkan duit tu. Adakah perjanjian tu masih perlu ataupun tak perlu? Soalan kedua, katakan ada kes mahkamah untuk kita dianiaya oleh satu perumahan. Okey, lepas tu kita meminta ada saksi-saksi lain yang datang. Adakah dibolehkan untuk kita macam bayar untuk saksi ni kan macam untuk diorang ambil cuti datang dari jauh semua tu, dan adakah bayaran itu perlu ditetapkan? Terima kasih Puan Nur. Assalamualaikum. Mungkin cukup dahulu waktu ini kita ke jawapan daripada doktor. Baik, alhamdulillah, soalan-soalan bagus nampaknya petang ni, ya. Pertama daripada Encik Malik daripada Gombak, saya pun daripada Gombak Encik Malik, ya. Baik, yang pertama sekali pemfaktoran ni kalau orang biasa ni dia tak faham ni. Betul. Faktor apa ni? Ya. Dia dalam bahasa Inggeris factoring ni sebenarnya begini. Dia contohnya ada company A ni, dia dapat projek daripada kerajaan ke daripada mana-mana syarikat lebih besar untuk supply komputer sebagai contoh. Tapi lepas mereka ni supply komputer dah sampai, dah beli, modal dia dah letak kat company tu ataupun dekat kerajaan contohnya. Tapi jabatan yang terlibat tu lambat bayar. Lambat 3-4 bulan contohnya kan. Sebab-sebab yang tertentu yang tidak diketahui. Maka syarikat yang supply komputer ni dah kekeringan modal. So apa dia nak buat? Dia nak pergi buat factoring. Dia nak pergi cari syarikat yang lain yang boleh berikan dia cash dengan tukar nanti company yang nak bayar tu bayar nanti, engkau ambil lah bayaran tu. So jadi dalam kes ini dalam kes ini ada Islamic Bank ada produk ni. Tapi dia based on Bai'udain namanya. Jual hutang. Jual hutang ni macam ni. Contohnya Puan Wahati ada hutang kat saya 2 juta. Okey. 2 juta belum bayar tahun depan, tahun 2013. Maka pada ketika saya tunggu-tunggu tu nampak saya memerlukan duit lah. Saya nak minta kad Puan Wahati tak boleh sebab belum sedia lagi, belum sampai waktunya. So apa yang saya buat, saya pergi jumpa kat Encik, kat Ustaz Mahathir Syahrudin. Contohnya, saya kata dia, Ustaz Mahathir nak beli tak hutang? Saya kata, Ustaz Mahathir kata berapa? 2 juta hutang ni. Tapi saya jual kat Ustaz Mahathir 1.9 juta saja. Ada diskaun. Dia kata, bagus ni.
Ustaz Mahdi pun bayar kat saya 1.9 juta, saya dapat cash. Pada 1/1/2013 Ustaz Mahdi akan dapat 2 juta. So maknanya Ustaz Mahdi akan dapat untung 100,000. So jadi adakah hukumnya halal? Ini ada khilaf yang terik di kalangan para ulama. Kalau ikut kepada sebahagian ulama Malaysia, maka mereka mengharuskan. Mereka mengharuskan sebab mereka kata bahawa itu adalah financial rights. Maka saya menjual hak untuk mendapat hutang daripada Puan Hayati kepada Ustaz Mahdi. Jadi ketika itu dia adalah hak, maka terpulang pada saya hak tu saya nak jual berapa pun, lebih tinggi daripada nilai dia ataupun lebih rendah, terpulang kepada saya lah. Tetapi sebahagian besar ulama di peringkat di luar negara, mereka tidak mengizinkan. Mereka kata bila right itu mewakili hutang yang akan diterima ataupun receivable, maka kita tak boleh jual dengan harga yang lain daripada harga dia. Kita kena jual dengan harga sama. Kalau saya nak jual kat Ustaz Mahdi, saya kena jual dengan harga 2 juta. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tapi kalau tak boleh lebih, tak boleh kurang, tak menarik lah kat Ustaz Mahdi. Dia dapat pahala je lah. Dia dapat pahala je lah. Kan? So jadi susah lah dalam dunia korporat ni susah. So sebab itulah factoring ni sekarang ni, kalau kita nak kata, bolehlah pergi ke mana-mana Islamic Bank yang mereka ada produk ni. Walaupun khilaf produk tu, tapi better daripada yang conventional factoring. So jadi apa nama syarikat tu, saya dah tahu beberapa syarikat, tapi saya dah lama tak tengok syarikat tu, saya tak pasti ada lagi atau tidak. Tetapi kalau kita nak pergi ke Islamic Bank, saya kira sebahagian besar mereka ataupun sebahagian mereka ada produk-produk ini. Baik, itu factoring. Baik, kemudian kalau betul lah saya punya takif kepada masalah yang dihadapi oleh Encik Malik tadi. Yang kedua, buat pembiayaan melalui pembiayaan daripada mana-mana Islamic Bank melalui, tapi tak berapa ada masa untuk uruskan teknikal. Maka oleh kerana itu lantik konsultan, engkau lah uruskan, pergi jumpa meeting dan macam-macam lagi dengan pihak bank. Saya tak pergi, you pergi untuk on my behalf. Maka hasil daripada kerja tu, konsultan diambil lah 5% daripada jumlah pembiayaan yang diperolehi. Maka ditanya adakah halal? Jawapan dia halal, tak ada masalah. Kerana itu telah pun termasuk di dalam iwab yang halal. Iwab ni maksud dalam bahasa Arab adalah sebab-sebab yang munasabah untuk kita dapat income, yang telah pun kita bicarakan lama dah dulu, iaitulah disebut oleh Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada'i'us Sana'id dan lain-lain imam, iaitulah istiqaqur ribh imma bil amal wa imma bil kasb wa imma bi ad-dhaman. Iaitulah kelayakan untuk mendapat keuntungan, income adalah sama ada daripada modal, sama ada daripada liability ke atas aset yang kita nak jual atau kita sewa, yang ketiga daripada kerja. Maka jadi konsultan ni dia dapat 5% kerana kerja, maka ketika itu halal lah. Boleh, tak ada masalah. Kemudian yang ketiga, dia tanya kontraktor. Dia sebagai kontraktor, dia tak pasti, dia kata nak ambil kat mana-mana pembiayaan sebab ada macam-macam company, ada venture capitalist, ada yang boleh bagi pembiayaan ataupun pelaburan, ada bank, ada macam-macam bank. So jadi dia kata dia tak pasti mana satu yang patuh syariah punya cara, mana satu yang tidak patuh syariah. So dia tanyakan tadi, ada tak mana-mana konsultan yang tolong buat benda ni? Kalau tanya saya kan, saya promote sesiapa punya company, masalah pula kan. Pergi pada doktor sendiri je. Kalau nak tahu ada company ni, boleh buka dalam satu website yang saya kira ada menawarkan ni, iaitulah Encik Malik boleh check, www.ALN stand for Negeri Sembilan, A Australia, Q Qatar, I Itali, Y Yugoslavia.com. So jadi alnaqi.com. Jadi boleh buka website tu, ada dia produk dia untuk menawarkan consultation untuk semak produk-produk yang mana yang halal dan seumpamanya. Saya kira itu mungkin harap boleh membantu lah. Kalau nak beri banyak kan, nanti kena bayar pula kat Radio Hakim iklan. Baik, jadi soalan yang kedua daripada Puan Noh daripada Kuala Lumpur, iaitu pinjaman tidak ada faedah tadi, tidak mengenakan faedah tadi untuk pembiayaan belajar, maka kemudian ada beri pinjaman ni kena buat penulisan. So ini sebenarnya tidaklah wajib, yang mana ia adalah digalakkan sangat. Sebagaimana yang kita dah beritahu firman Allah, idza tadaya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Allah kata, wahai orang yang beriman, apabila kamu buat pinjam-minjam ataupun beli dengan hutang, hendaklah kamu, dan hutang itu akan dibayar pada satu tempoh yang ditentukan, faktubuh. Faktubuh tu dia menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'lul amr, iaitulah ayat perintah faktubuh.
Jadi bila ayat perintah ni, hukum asal dia semua apa yang di ayat perintah mesti bawa hukum wajib, kecuali ada sebab-sebab yang menunjukkan dia tidak wajib, tahu cuma digalakkan. Maka dalam bab ni adalah sebabnya ayat selepas tu memberitahu fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah. Maka dalam ayat selepas tu menunjukkan bahawa ada qarinah, ada tanda-tanda menunjukkan tidak wajibnya, tetapi digalakkan kerana untuk kita selesaikan, untuk kalau kita berhutang ke orang, maka waris-waris kita tahu nak tuntut. Tapi tadi masalah ataupun kes Puan Nur tadi ni, dia kata bahawa saya sedekah, saya kalau saya meninggal dulu saya sedekahkan je. Jadi ini payah juga, orang tak tahu you sedekahkan. Kalau dah meninggal, macam mana orang anak beranak ataupun waris nak tahu kita dah sedekahkan? Maka ketika itu kalau tak nak tulis pun, tulis kepada waris kita. Tulis kepada waris kita ataupun tulis ibu ada beri hutang kepada si Fulan bin si Fulan sebanyak 10,000, tapi kalau ibu meninggal dia tak mampu bayar, sedekahkan sahaja, tak perlu tuntut. Dia tulis begitulah. Jenis tulis yang pertama tadi, tulis engkau si Fulan bin si Fulan hutang dengan aku 10,000. Dia tulis gitu, so dua-dua ada kopi. Kalau tak mau tulis itu, tulis yang kedua, iaitulah tulis pada waris. Kalau tadi tulis pada peminjam, ini tulis pada waris, saya akan sedekahkan. Barulah selesai. Kalau tidak, nanti kita dalam alam barzah, kita sebenarnya kita sedekah dah. Anak-anak kita duk pergi pecahkan pintu rumah orang tu sebab nak dapatkan apa pinjaman tu. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya tadi kes mahkamah. So dalam kes mahkamah kita ada saksi-saksi yang tulen lah, bukan yang palsu ya. Yang saksi-saksi ini juga adalah manusia, bukan manusia Maka oleh kerana itu mereka memerlukan kos untuk datang. Mereka perlu ambil cuti mereka habis 1 hari kerana nak datang mahkamah untuk jadi saksi. Padahal jadi saksi ini sebenarnya jadi saksi ini wajib. Kalau you tahu kebenaran, you wajib. Sebenarnya kos pun patutnya you kena tanggung sendiri. Sebab kita adalah untuk terbabit dalam sistem untuk menegakkan kebenaran. Maka sistem macam-macam kita nak pergi mengundi contohnya. Boleh tak kata saya tak nak pergi mengundi lah. Sebab saksi mengundi ni macam saksi sebenarnya. Saksi untuk melantik satu orang wakil ni sebagai orang yang layak menjadi pemimpin. Patutnya tak boleh kita kata saya tak nak pergi kecuali you bayar pada saya untuk pergi. Sebenarnya tak boleh tau. Sebenarnya itu adalah cara yang tempat yang tidak wajar untuk kita minta upah. Walau bagaimanapun dalam konteks zaman sekarang ni, zaman orang ni fasadu zaman orang kata, ataupun fasad wazi' ad-dini, orang punya agama ni lemah. Sebab itulah sekarang ni semua memerlukan kepada bayaran. Maka pada ketika itu saya kira ikut uruf ni, bayaran ni kiranya haruslah. Kalau ikut uruf, walaupun dia tak berapa sihat, tapi kalau tak bayar maka saksi tidak akan ada keluasan waktu dan tidak akan nak berpenat-penatan untuk hadir. Kita bolehlah bayar, dan perlu ditetapkan dengan jelas. Tidak boleh maknanya tengok keadaan kalau saya menang saya bayarlah. Jangan macam tu. Kena bayar tu, tak menang ke bayar terus. Wallahualam. Itu dia jawapan daripada bagi doktor. Dan waktu ini sebelum kita ambil pada pemanggil kita yang dah banyak sebenarnya beratur untuk bertanyakan soalan, nak juga raikan rakam kita di Facebook. Jaidin Ain kata Assalamualaikum doktor, kata ni berkenaan dengan pertukaran mata wang. Adakah dia satu pelaburan dan apa hukumnya? Baik, jadi pertukaran mata wang ini telah pun kita bincangkan serba sedikit lah ya, ketika selit-selit dalam mana-mana slot yang lepas, yang dia dinamakan forex trading. So forex trading ini adalah satu bukan bentuk pelaburan yang halal lah. Dia pelaburan bagi orang-orang yang tidak memikirkan halal haram Sebab memang ada, kita tahu zaman Nabi pun dah sebut, dan Nabi kata la ya'tiyanni 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal an min halal am min haram. Nabi kata akan datang satu zaman di akhir zaman nanti, manusia tidak lagi mempedulikan daripada mana sumber mereka dapat harta, daripada halal ataupun yang haram. Maka pada ketika itu memang adalah orang menganggap pertukaran mata wang itu adalah pelaburan. Tapi bagi kita orang Islam, kita telah pun ada fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan, dan kemudian banyak lagi fatwa-fatwa yang lain telah dikeluarkan bahawa pelaburan mata wang ini tidak dianggap pelaburan yang halal kerana dia adalah satu konsep judi yang tidak dibenarkan Malah dia juga ada unsur yang banyak melibatkan riba, khususnya kalau pelaburan mata wang itu atau pertukaran mata wang itu dilakukan melalui internet. Wallahualam. Itu dia jawapan daripada doktor. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan pendengar kita di talian untuk sama-sama kita kongsi persoalan mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Salam. Ya, siapa di sana? Ini Muhammad Syarif daripada Johor. Ya, silakan Cik Muhammad Syarif. Saya nak tanya doktor tanya bab lain lah ni. Ya. Silakan. Dengar di telefon ya. Saya nak tanya ni tentang kalau orang kirim barang pada kita ni, boleh tak kita ambil untung? Itu je lah. Kalau orang jual barang kan, ni kirim barang kita pergi mana-mana. Jadi kita tak beritahu dia berapa harga kita beli. Jadi kita kira dia mahal sikit, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya rasa ni pun kita pernah perbualkan tentang ini, dan kita ambil lagi pemanggil mungkin waktu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Zaini. Cik Zaini, silakan. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Dr. Zaharuddin. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit. Saya sertai satu seminar sesi soal jawab tahun lepas di Putra World Trade Center. Ada allegations lah ni, tohmahan ataupun mungkin tuduhan daripada peserta mengatakan bahawa perbankan Islam di Malaysia ini dikatakan tidak mempunyai roh Islam, sebab dikatakan bahawa ianya tidak mencerminkan Islam kerana ada unsur-unsur kezaliman. Jadi dan keduanya bercakap tentang berdagang ataupun berbaik dengan berniaga dengan orang-orang Yahudi, sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah menitahkan bahawa Yahudi adalah musuh Islam. Tetapi sekarang ini kita dengar daripada pihak-pihak tertentu mengatakan bahawa kita boleh berbaik-baik dengan Yahudi tetapi tidak dengan Zionis. Mohon pencerahan daripada Dr. Zaharuddin. Terima kasih Cik Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Dr. Baik, soalan yang pertama tadi iaitulah orang kirim barang, kita pergi United Kingdom, orang kirim barang. So kirim barang itu dia ada persoalan lanjut sebenarnya. Dikirim barang tu dia dah tahu tak harga yang pertama, dan dia dah bagi duit tak. So jadi kalau dia dah bagi duit, dia dah tengok kat internet, aku tengok dah barang ni, kasut ni harga dia 50 pound, ni aku bagi kau 50 pound. So kita balik-balik kata, oh sorry lah, bukan 50 lah, tapi lebih lah, 60 lah. So penanya 50, itu tak boleh. Itu tak boleh, itu tipu lah. Jadi kita kata, kalau kita kata sebelum kita pergi itu kata memang 50, tapi aku nak tolong kau ni, aku nak bayaran sikit. Itu harus hukumnya, sebab itu dikira commission di atas kerja yang sah. Kerjanya adalah kita pergi sana, kita macam-macam nak beli benda lain, kita kena fikir untuk nak cari kat kedai tempat yang ada jual kasut dia pula kan. Jadi itu ada unsur al-amal yang kita sebutkan tadi, diharuskan. Maka kalau yang kedua tu harus, yang pertama tidak harus. Kalau yang ketiga pula, kau tolong belikan aku kasut, tapi duit pakai duit kau dulu. Okay. Harga aku pun tak tahu, kau cari je kasut jenis ni, spesifikasi dia gitu-gitu. Harga dia kau beritahu aku, kemudian aku bayar nanti. So jadi dia pun pergi, dia pun cek kasut tu, dia pun call, dia hantar MMS ke kasut macam ni ke, betul ke? Betul, dia kata. Harga nanti balik nanti aku cerita kan. So dia balik-balik saja, dia pun kata harga dia nampak gayanya 100 pound. Wah, aku ingatkan 70. Oh tak, 100. 100. Padahal 70. Kalau dia cakap gitu dah jadi tipu. Tapi kalau dia senyap, dia kata harga dia 100, aku claim pada kau. Tak kira berapa pun harga dia, tapi 100 harga dia. Iaitu harga tu masuk harga dia punya kos lah, perkhidmatan. So pada ketika itu diharuskan. Tetapi yang terbaik, jangan kita kata harga tu 100. Kita terus terang lah, yang lebih ni sebenarnya harga kos aku. Senang cerita kan. Tak payah nak menipu-nipu. Jelas. Jadi itu yang kita nak lah. Walaupun kecuali lah dia suruh, dia minta kita beli, kita beli pakai duit kita, maka kemudian dia jual pada kita. Contoh saya kirim pada orang A untuk pergi beli, bukan kirim, saya beritahu kalau you ada benda tu, nanti kalau you beli, mungkin aku nak beli pada kau lah. So kita pergi, kita pun carilah jersey Barcelona sebagainya kan. So kita balik, kau nak beli, aku dah ada ni, berapa, kita pun jual lain daripada harga yang kita beli. Itu harus hukumnya. Dia tidak ada masalah. Itu ada banyak senario tu. So kita nak faham yang mana satu lah. Baik, kemudian soalan daripada yang kedua tadi, iaitulah di PBTC dan seumpamanya ini, tahun ni ada juga ni akan datang ni kan. Jadi biasalah tu. Jadi kita negara yang demokrasi, orang nak mengkritik, orang kritik lah ya. Tapi walau bagaimanapun kita kena bersifat bergerak di atas landasan ataupun on the ground lah. So ada benda yang dia tak boleh nak terus perfect, macam kita dah selalu sebut. Maknanya perfection itu memerlukan masa. Dan bukan memerlukan masa saja, memerlukan orang yang perfect.
Dan orang yang perfect ni memerlukan lagi banyak masa daripada sistem yang perfect. So, sistem yang perfect tu mungkin boleh kita baiki dengan segera. Contohnya macam sistem radio hari ni. Nampak macam kita dah berjaya perfectkan dia. Tapi kalau orang tak perfect, datang lambat kerja, habis juga, kan? So, jadi sistem yang perfect mungkin lebih cepat. Tapi orang yang perfect tu lagi susah. So, oleh kerana itu dalam sistem perbankan Islam, dia memerlukan orang yang perfect. Maka macam mana kita nak pastikan orang tu perfect? Kalaulah banker tu perfect, tapi shareholder sangat menggilai harta dan menggilai modal, menggilai keuntungan, lalu menekan top management untuk membuat keuntungan, maka dia jadi problem juga lah. Kemudian kebanyakan bank-bank pula adalah milik kerajaan. So kalau kamu nak marah, siapa nak marah siapa tu? So jadi saya terpulang pada kamu, kita semua untuk berfikir. Maka apa pun kita nak beritahu, mereka adalah bergerak secara tadarruj. Maka kalau nak kritik, boleh kritik. Kita menganggap dia sebagai satu perkara yang orang terlibat dalam perbankan Islam pun mengetahui kritikan itu, dan sebahagian besar mereka share the idea. Tetapi mereka memahami konsep tadarruj yang dihalalkan, yang disepakati oleh para ulama, iaitulah beransur-ansur dalam menuju sesuatu perkara yang lebih baik. Baik. Kemudian yang keseluruhnya berniaga dengan Yahudi. Ada dalam Quran sebut la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Kemudian disebutkan juga walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka ayat-ayat dalam bab begini perlu dikumpul dalam satu basket. Kalau kita kumpul dalam satu basket, maka kita akan dapati ayat Quran campur dengan hadis lagi. So ayat Quran pun sendiri ada menyebutkan dengan jelas, itulah peranglah orang yang memerangi kamu, dan tidak ada masalah untuk kita tidak berperang dengan orang yang tidak berperangi dengan kita. Jadi oleh kerana itu ada banyak ayat yang dekat-dekat, maka saya tak berani nak membacanya secara spontan, nanti tersilap nanti beberapa verse dia dah masuk ayat surah lain pula, ya. Jadi qatilul lati dan Allah kata perangilah orang yang yuqatilunakum, yang memerangi kamu. Maka itulah yang mungkin sebahagian ulama mendefinisikan Yahudi yang memerangi kita namanya Zionis. Maka itulah mereka lah. Dan sebahagian pula Yahudi yang tidak memerangi kita, boleh kita jual beli dengan mereka dengan bukti bahawa Nabi SAW sendiri berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Malah Nabi membeli makanan daripada orang Yahudi yang tidak memerangi Nabi pada ketika itu, yang mana mereka duduk dalam negara Islam di Madinah, duduk dekat Khaybar. Mereka itu mentaati hukum-hukum yang telah ditentukan. Maka ketika itu kita nak katakan harus. Maka sebab itulah kita boleh bersetuju Zionis ni yang kita perlu perangi, sebab mereka lah yang memerangi. Dan Yahudi itu secara generalnya tidak boleh kita nak pakai pukul rata. Tetapi ada juga yang tak setuju dengan pembahagian ini. Maka saya nak beritahu bahawa ini adalah terbuka kepada ijtihad. Terbuka kepada ijtihad dan interpretasi. Maka kita tidak boleh kata saya confirm betul, you confirm salah, you confirm salah, saya confirm betul. Tak ada. Wallahualam. Itu dia. Dan waktu ini sebenarnya ramai pemanggil-pemanggil kita nak sama-sama kongsi, tapi disebabkan keterbatasan waktu tu sendiri, Doktor, mungkin boleh diberikan kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan pelaburan yang halal itu, Doktor, silakan. Baik, jadi sebagai kesimpulan kita, pelaburan yang halal ini adalah satu perkara yang dituntut dalam Islam sebenarnya. Sebagaimana Nabi telah pun menyebutkan ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluha zakah, iaitulah berniagalah, memperdaganglah, berniagalah, melaburlah menggunakan harta-harta anak yatim. Kalau kamu itu adalah seorang pemegang amanah kepada harta-harta anak yatim, agar harta-harta tersebut tidak dimakan oleh zakat. Maka jangan pula ambil peluang exploit sistem. Bukan. Ini adalah orang pemegang guardian yang memegang amanah harta-harta anak yatim. Kamu berniagalah untuk kebaikan anak yatim itu sendiri, ya. Jadi ini menunjukkan bahawa adanya galakan untuk kita menggunakan harta yang kita ada untuk memakmurkan dunia ini. Dan kemudian dalam pada kita memakmurkan dunia ini dengan perniagaan dan pelaburan, perlulah sentiasa memikirkan kira-kiraan akhirat, ya, yang mana Allah SWT telah pun banyak mengingatkan kita tentang keperluan untuk memastikan pelaburan-pelaburan dan penggunaan harta kita itu menepati keredaannya. Jika tidak, ia akan membawa musibah. Walaupun kita berada dalam keadaan kemewahan, tetapi kemewahan dan graf naik, sentiasa menaik syarikat pelaburan kita itu sebenarnya membawa kenaikan nafsu dan kenaikan dosa juga, ya. Dan oleh kerana itu unsur barakah adalah sangat penting. Dan dalam pelaburan halal itulah yang akan kita tumpukan insya-Allah untuk memastikan pelaburan-pelaburan kita, walau
walaupun mungkin keuntungannya tidak begitu banyak, tetapi ia membawa kepada banyaknya keselamatan di akhirat, sebagaimana Nabi pernah bersabda, inna riba wa in kana kathur yasiru ila qul, sesungguhnya riba ataupun pelaburan haram, transaksi haram, walaupun banyak untung ataupun banyak boleh save money, tetapi ia semuanya akan membawa kepada sedikit keberkatan, kata Nabi. Jadi sekadar itu saja, wallahu alam. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.